تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang isu-isu kemiskinan di Malaysia. Secara umumnya, definisi kemiskinan ialah keadaan di mana sesebuah isi rumah yang tidak mampu untuk memperolehi pendapatan yang cukup untuk memenuhi keperluan asas dalam kehidupan seperti makan dan pakaian, tempat tinggal dan keperluan asas yang lain. Definisi kemiskinan menurut ekonomi ialah mengambil kira dari segi jumlah pendapatan. Ahli ekonomi melihat kemiskinan melalui dua pendekatan, iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak diukur berdasarkan pendapatan garis kemiskinan, iaitu PGK. Maksud kemiskinan mutlak ialah di mana seseorang individu ataupun isi rumah yang tidak mampu untuk memenuhi keperluan asas dalam kehidupan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Di Malaysia, yang kerap berlaku ialah kemiskinan mutlak. Manakala kemiskinan relatif pula dikaitkan dengan agihan pendapatan. Kemiskinan relatif membandingkan kemiskinan dengan keadaan kedudukan taraf hidup masyarakat secara keseluruhannya, iaitu mengaitkan kemiskinan dengan agihan pendapatan dalam masyarakat tersebut. Menurut konsep ini, kemiskinan adalah keadaan kekurangan dan kekurangan pasti dapat dirasai apabila dibandingkan dengan kebajikan yang diterima oleh orang lain. Kemiskinan relatif akan sentiasa wujud selagi mana ketidakseimbangan pengagihan pendapatan masih berlaku. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada konsep kemiskinan menurut Islam. Fakir dan miskin adalah dua kaum du'afa, yakni dhaif, yang berbeza tetapi statusnya hampir sama. Kedua-dua golongan du'afa ini tidak mampu menguruskan kehidupan harian mereka kerana ekonomi mereka yang lemah. Menurut Muhammad Syahuddin, fenomena miskin, fakir atau papa kedana kesemuanya menggambarkan kemiskinan. Seterusnya, konsep kemiskinan menurut sosiologi. Konsep ini berbeza dengan konsep sebelumnya, yang mana konsep kemiskinan menurut sosiologi adalah yang meliputi faktor-faktor berlakunya kemiskinan itu. Sebagai contohnya, dilihat dari segi pengagihan pendapatan, peluang sosial dan ekonomi. Ahli sosiologi seperti Mandarin, yang mana melihat kemiskinan ini meliputi 3 perkara: sadar diri, ketidaksamaan dan akibat-akibatnya. Kalau sadar diri adalah merujuk kepada keperluan minimum yang diperlukan bagi menjamin kecergasan fizikal. Kalau ketidaksamaan inilah merujuk kepada kepelbagaian masyarakat yang mempunyai pelbagai tingkat pendapatan yang berbeza, khususnya golongan yang berpendapatan rendah. Kategori kemiskinan terbagi kepada dua, iaitu miskin luar bandar dan miskin bandar. Namun terdapat juga persamaan di antara miskin bandar dan miskin bandar. Miskin luar bandar dan miskin bandar antaranya adalah mereka adalah golongan yang kurang berpendapatan. Mereka juga tidak mempunyai harta. Selain itu, mereka juga mempunyai taraf pendidikan yang rendah. Dan disebabkan mempunyai taraf pendidikan yang rendah, mereka sukar bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor yang formal. Akhirnya, kita melihat kepada perbezaan di antara miskin luar bandar dan miskin bandar. Kalau miskin luar bandar adalah mereka juga mudah bagi mereka untuk mendapatkan sumber-sumber semula jadi. Mereka boleh dan mudah untuk bercucuk tanam kerana mereka mempunyai tanah walaupun kecil, tapi mereka boleh untuk bercucuk tanam, untuk melakukan tanaman-tanaman kecil. Contohnya tanam kangkung, tanam lobak, sayur-sayuran dan sebagainya. Manakala kalau miskin bandar adalah mereka kebanyakannya tinggal di rumah pasar, tinggal di rumah setinggan, yang mana tidak langsung mempunyai tanah untuk bercucuk tanam, untuk mencari sumber semula jadi dan sebagainya. Dan berbalik kepada keadaan kemiskinan, Jabatan Perangkaan Malaysia telah membuat had baru, telah memperkenalkan had baru bagi pendapatan garis kemiskinan ataupun kita panggil sebagai PJK, di mana yang terbaru pada tingkat 2,208 ringgit Malaysia berbanding sebelum ini adalah 980 ringgit Malaysia. Dan disebabkan pengenalan had baru tersebut, berlaku peningkatan kemiskinan kepada 405,441 berbanding 16,653. Baiklah, saya akan membentangkan isu kemiskinan yang pertama. Isu kemiskinan yang pertama iaitu isu keciciran pendidikan. Seperti yang kita semua tahu, pendidikan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Kemiskinan tidak terbatas kepada jumlah pendapatan yang rendah sahaja. Malah, tahap pendidikan yang kurang juga termasuk dalam isu-isu kemiskinan. Berikut merupakan definisi keciciran pendidikan dan beberapa ciri-cirinya. Secara umumnya, keciciran pendidikan bermaksud
keadaan di mana sesebuah masyarakat yang ketinggalan dalam bidang pendidikan. Konsep pendidikan dalam Islam pula dapat kita lihat bahawa pendidikan ini adalah sangat penting kerana ia bagi melahirkan manusia yang sempurna, bukan sahaja dari segi ilmu, malah dalam aspek rohani dan akhlak. Tujuan umum pendidikan dalam kehidupan ialah untuk merealisasikan sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri manusia. Terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran untuk menggambarkan betapa pentingnya pendidikan. Malah dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud menuntut ilmu adalah satu kewajipan ke atas setiap muslim. Isu keciciran pendidikan di Malaysia adalah isu yang masih wujud dan masih dibicarakan. Di Malaysia, keciciran pendidikan majoritinya berlaku dalam kalangan masyarakat luar bandar, termasuklah masyarakat orang asli. Seperti yang kita tahu, kemiskinan berlaku di bandar dan luar bandar. Tetapi isu keciciran pendidikan kerap berlaku di luar bandar. Keciciran kanak-kanak luar bandar dari pelbagai aspek adalah disumbangkan oleh faktor kemiskinan yang dihadapi oleh mereka. Masyarakat luar bandar dikatakan tidak menerima pendidikan secukupnya seperti mana yang diterima oleh masyarakat bandar. Hal ini kerana masyarakat bandar lebih banyak menerima kemudahan pendidikan yang lebih baik dan lebih berkualiti. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya keciciran pendidikan dalam kalangan masyarakat luar bandar. Antaranya ialah faktor keluarga, faktor keuangan, faktor persekitaran dan faktor masyarakat. Pada asasnya, keciciran pendidikan masyarakat di luar bandar disumbangkan oleh kemiskinan. Isu pendidikan dipandang sebagai satu isu yang serius kerana ia memberikan impak yang negatif bukan sahaja kepada individu, bahkan kepada masyarakat, negara dan agama. Keciciran pendidikan boleh menyebabkan seseorang itu hilang keyakinan diri, hilang motivasi dalam diri dan terjebak dengan perkara-perkara yang tidak bermoral. Kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif bagi mengatasi masalah keciciran pendidikan. Kerajaan telah memberi bantuan melalui bantuan keuangan, bantuan kemudahan awam dan memajukan infrastruktur. Terdapat beberapa cadangan penyelesaian daripada perspektif dakwah. Yang pertama, cadangan kepada selain daripada bantuan keuangan dan kelengkapan persekolahan, kerajaan perlu mewujudkan program-program pembelajaran secara percuma, khususnya buat penduduk di kawasan luar bandar dan masyarakat orang asli. Selain itu, pihak kerajaan perlu mewujudkan sebuah perpustakaan mini di kawasan pedalaman kerana anak-anak di luar bandar mempunyai kesukaran untuk mendapatkan kemudahan seperti sumber bacaan secara tidak langsung. Perkara ini boleh dijadikan sebagai wasilah dakwah di mana kita boleh meletak bahan bacaan ilmiah dan bahan bacaan tentang agama. Cadangan yang kedua ialah cadangan kepada ibu bapa. Ibu bapa perlu menyadari bahawa menyediakan pendidikan kepada anak-anak merupakan tanggungjawab mereka. Sikap mementingkan diri sendiri seperti sibuk bekerja sehingga mengabaikan pendidikan anak-anak perlulah dielakkan. Cadangan dari perspektif Islam pula, setiap individu perlu mengetahui bahawa menuntut ilmu merupakan satu tuntutan dalam Islam. Terutamanya ilmu fardu ain. Ilmu dapat menjadikan kita sebagai seorang yang beriman dan berjaya. Allah berfirman dalam surah Mujadalah ayat 11 yang bermaksud, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa darjat. Jenayah merupakan salah satu isu kemiskinan yang berlaku di Malaysia. Menurut kajian yang telah disediakan oleh Universiti Sains Malaysia dan Universiti Malaya, yang mengatakan bahawa kemiskinan merupakan faktor berlakunya jenayah di Malaysia. Mereka yang terlibat dengan jenayah sanggup melakukan apa sahaja dan sanggup melanggar undang-undang bagi memenuhi keperluan asal mereka untuk mencari sumber pendapatan mereka. Bagi contohnya, mereka sanggup merokok, mereka sanggup membunuh, sanggup meragut, mencuri dan sebagainya semata-mata ingin memenuhi keperluan asal mereka. Definisi jenayah menurut Islam berdasarkan perkataan bahasa Arab iaitu al-jinayah ataupun al-jarimah. Al-jinayah membawa maksud bahawa sesuatu perlakuan ataupun tindakan yang dilarang dan perlu dihukumkan kerana ia merosakkan ke atas badan, ke atas harta. Menurut Islam, sesuatu jenayah itu mesti dihukum kerana ia melanggar hak Allah dan melanggar hak manusia yang meliputi maqasid syariah. Antara ialah dalam maqasid syariah sebagai contohnya menjaga nyawa dan menjaga harta. Seterusnya adalah cara mengatasi jenayah menurut perspektif dakwah. Kami menggunakan konsep ataupun tema usaha tangga kejayaan. Mad'u yang kami pilih adalah golongan belia kerana mereka lebih ramai terlibat dengan jenayah. Dan setiap permasalahan yang berlaku di kalangan mereka perlu diazasi dengan keadaan dengan cara yang betul. Jangan jadikan kemiskinan itu sebagai satu faktor penghalang ataupun satu perkara yang menghalang mereka daripada mencapai cita-cita mereka. Dan mereka perlu berusaha mencapai cita-cita itu dengan melakukan perkara yang telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum tu sehingga mereka mengubah keadaan mereka dengan sendiri yang ada pada diri mereka sendiri. Yang menunjukkan bahawa setiap perkara ni perlu diselesaikan dengan cara yang baik. Bagi contohnya, mereka mampu untuk mencari pendapatan dengan melakukan perniagaan. Setiap kehidupan ada ujiannya yang tersendiri. Bagi menghadapi ujian tersebut bergantung kepada cara dan keadaan yang kita gunakan. Perkara yang penting adalah adanya iman, berbekal iman dan takwa. Kemiskinan itu perlu dilihat sebagai ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mengangkat derajat hamba-hambanya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada isu kemiskinan yang seterusnya, yakni isu gelandangan. Berdasarkan National Survey of Homeless Assistance Providers and Clients (NSHAPC) mendefinisikan golongan gelandangan ini sebagai golongan yang tinggal di suatu tempat perlindungan kecemasan. Dengan kata lain, gelandangan ini ialah individu yang tinggal selain daripada rumah. Menurut pendapat yang lain, golongan gelandangan merupakan kelompok masyarakat yang tiada rumah dan mereka biasanya ada di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Kewujudan golongan ini adalah disebabkan pelbagai faktor yang menghimpit dan mendesak, antaranya kemiskinan bandar, di sisi keluarga, bekas banduan, gangguan mental dan penagih dadah atau arak. Faktor berlakunya gelandangan. Faktor tiada pekerjaan seringkali dilihat sebagai masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini biasanya terjadi dalam kalangan gelandangan di mana mereka tidak mendapat sebarang pekerjaan untuk menampung maupun menyara kehidupan mereka. Kesan daripada gelandangan. Terdapat banyak pandangan dan kajian yang berpendapat bahawa kebanyakan dari gelandangan memilih meneruskan kehidupan secara bergelandangan disebabkan beberapa faktor, terutamanya antara mereka malas berusaha. Kini gelandangan menjadi suatu perkara biasa yang berlaku di seluruh dunia, malah di Malaysia. Gelandangan tidak lagi mempunyai sifat malu dan rendah diri ketika menghadapi masyarakat. Cara mengatasi masalah gelandangan. Yang pertama, oleh kerajaan. Dalam mendepani isu gelandangan, pelbagai bentuk bantuan telah diberikan kepada golongan gelandangan sama ada oleh agensi kerajaan ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Misalnya penyediaan penginapan transit, bantuan makanan dan sebagainya. Pelbagai pendekatan telah direalisasikan untuk membantu kelompok gelandangan dan individu yang berisiko agar menjalani kehidupan yang lebih mapan dan baik. Manakala menurut perspektif dakwah, untuk golongan gelandangan ini kita boleh menggunakan uslub dakwah bil hikmah kepada kelompok golongan ini dan kelompok yang berisiko. Perlunya kepada kata-kata yang berhikmah dan tindakan yang berhikmah. Kata-kata yang berhikmah terbahagi kepada 3, iaitu peringatan yang baik sama ada kata-kata yang memberi pengajaran dan kata-kata yang memberi pelajaran, galakan, ugutan serta kata-kata perumpamaan atau kiasan kepada peristiwa. Metod ini dilihat sebagai alternatif yang menarik kerana lazimnya manusia amat suka kepada penceritaan kisah dan peristiwa. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.